Hello, Assalamualaikum para penonton Malaysia hari ini. Semoga keadaan baik, sihat saja anda bertemakan kami berdua. Saya Sofia dan juga bersama dengan Haziq. Ya, saya pun pagi ni baik. Lama tak jumpa. Sihat ke? Sihat sangat. Awak ni makin fit. Biasalah kita. Kita memang sekarang ni ikon kesihatan lah. Makin lama kita tengok makin fit. Kepada kesihatan diri kan. Bersenam. Anda pun kena bersenam. Betul. Sebelum tengok Emisha ni, setiap hari apa kata anda keluar rumah, bersenam seketika, jalan kaki kan, pusing round rumah atau 10 pusingan ke. Tak pun cuci rumah ke apa, itu pun dikira sebagai senaman juga. Kan kerja-kerja rumah. Cuci toilet. Cuci toilet. Cuci toilet. Satu jenis senaman juga. Di mana kita kena mulakan daripada usia awal. Saya setuju dengan sentimen di mana anak-anak sekolah ni perlu kita diberi pendedahan cara untuk membersihkan tandas di sekolah. Awak bagaimana? Saya pun setuju juga sebenarnya. Kalau dululah masa sekolah, saya pun dulu cuci toilet sekolah. Oh, ya ke? Tapi itu adalah satu denda. Kalau dulu kalau kita ada buat salah ke, buat apa-apa salah ke apa, kita akan didenda untuk cuci toilet. Tapi daripada situ juga memupuk jati diri saya untuk saya buat kerja-kerja rumah, untuk saya basuh toilet rumah juga daripada situ. Sebab toilet sekolah ni digunakan oleh ramai orang. Sesi pagi, sesi petang yang gunakan toilet tu, dan dia agak kotor, tapi bila kita dapat cuci toilet, bila tengok toilet sekolah tu bersih, kita akan puas hati. Tapi ada juga sebilangan ibu bapa yang tidak setuju untuk anak mereka cuci toilet sekolah. Saya rasa antara yang boleh diperbahaskan adalah mungkin sentimen untuk memulakan anak-anak kita cuci tandas ni okey, tetapi daripada sudut kalau anak-anak kita masih kecil, prasekolah dan sebagainya, faktor keselamatan. Sebab kalau kita bukan melihat sebagai satu denda tapi satu rutin dan sebagainya, adakah mereka akan diberikan satu pemantauan? Adakah guru-guru pula melihat ini sebagai salah satu bebanan ke ataupun tambahan kerja ke? Jadi mungkin kena ada satu pengurusan manajemen lah. Tapi saya setuju membentuk jati diri ni jadi bagus seperti si Haziq ni. Ya, saya sampai sekarang toilet office pun saya cuci. Nampak. Okey, tapi kan macam ni lah. Anda setuju ke tak setuju? Jom cerita dengan Haziq dan juga Sofia. Sekarang pergi ke Facebook Emisha TV3. Kita ada keluarkan satu poster. Adakah anda bersetuju untuk anak-anak anda cuci toilet sekolah, cuci tandas sekolah ni. Okey, kejap lagi kita akan bincang mengenai perkara ini. Tapi sekarang ni kita ada satu benda yang kita nak bagi tahu, di mana hutan di Malaysia ni. Ya, kita nak ucapkan syabas kepada negara kita Malaysia, sebab selepas 3 dekad, 30 tahun ni, kita mampu untuk menunaikan janji memenuhi sekurang-kurangnya 50% keluasan tanah kita dilitupi dengan hutan belantara. Pada ketika ini, tahun ini, anggarannya adalah 54.6% daripada keluasan tanah memang kawasan berhutan seperti dipaparkan di kaca TV anda. Penting untuk kita kekalkan kawasan hutan di Malaysia ni, dan supaya kehijauan tu kekal ada. Betul? Kan, segar supaya oksigen tu sampai kepada seluruh rakyat Malaysia ni. Saya setuju, sebab kalau kita macam melihat kita satu negara yang membangun kan, ada setengah negara itu dipenuhi dengan konkrit. Orang kata konkrit jungle. Belantara. Belantara, tapi kita memang dipenuhi dengan hijau-hijau dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita banggakan, dan semoga memberikan satu inspirasi jugalah untuk kita semua. Mungkin rasa bila kita berlari ke berjoging kat luar sana, kita boleh menghayati ini rasa syukur sebab walaupun kita bekerja di bandar, kita ada juga kelebihan untuk merasakan hutan belantara di kawasan kita. Ya, syukur dengan ciptaan Allah kan. Okey, jadi apa kata jom kita tengok juga keadaan cuaca hari ini, di mana kalau kita tengok ada sebahagian tempat yang dijangka hujan, macam Kuching pagi ni dijangka hujan, Kuala Lumpur pun dijangka hujan, tapi tadi nampak macam okey dekat kawasan Damansara ni. Labuan dijangka hujan juga pagi ni, Kanga cerah, Petaling Jaya dijangka hujan juga dan cerah juga. Kita tengok Alor, Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Senai semua dijangka cerah. Sejuk sikit pagi ni daripada 25 darjah sampailah paling panas pun 28. Jadi kita melihat perubahan cuaca tu ada transitionnya ataupun perubahannya. Kalau macam 2-3 minggu lepas agak panas, 32 dan sebagainya. Jadi musim hujan dah mungkin melanda, jadi kita kena memastikan pergerakan kita terjaga. Okey, tapi untuk kita jaga kesihatan kita, untuk kita elakkan daripada kelesuan, jadi ada beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan. Antaranya adalah berita mengenai seorang pelajar sekolah menengah di Pekan yang dilaporkan tidak sedarkan diri selepas mengalami kelesuan haba dekat daerah Pekan, dan
kes ini memang telah pun confirm disebabkan oleh kelesuan haba selepas dirujuk di Hospital Pekan dekat Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan. Ya, jadi isu strok haba ni masih ada. Jadi ada juga yang menitipkan komen mereka mencadangkan bahawa ada water cooler di sekolah dan sebagainya untuk disediakan. Mungkin anak-anak kecil ni lupa kan untuk minum air. Jadi mungkin guru-guru di sekolah boleh memberikan satu peringatan untuk semua daripada kita minum air. Alright, jadi jom kita pergi ke terus cerita inspirasi kita. Di mana cerita mengenai kebun cinta Uncle Yen. Kebun cinta. Kebun cinta. Kembali kepada hutan belantara ni. Kebun cinta. Kebun cinta. Uncle Yen atau nama sebenarnya Yen Masri Haji Idris yang menjadikan aktiviti berkebun sebagai cara untuk menghilangkan kesedihan, healing selepas kematian anak kesayangannya. Tapi kebun ini yang sudah diusahakan selama 7 tahun membuahkan hasil dan menjadi inspirasi buat orang ramai. Ya, jadi itu adalah dia orang kata kebun hasil daripada cinta pada arwah anaknya. Jadi jom kita saksikan kebun cinta Uncle Yen. Siapa sangka, di sebalik dinding konkrit di tengah bandaraya Kuala Lumpur, terdapatnya sebuah kebun yang menanam pelbagai jenis buah-buahan. Kebun dengan kepanjangan 1 km itu mula diusahakan oleh Yen Masri Haji Idris atau lebih dikenali sebagai Uncle Yen. Kebun yang kini dipenuhi hasil itu mempunyai 1001 kisah duka yang berlaku dalam perjalanan kehidupan Uncle Yen. Dia yang dahulu bekerja sebagai perekrut selama 32 tahun, berhenti bekerja setelah mendapat berita mengenai kematian anak bongsunya pada tahun 2016. Anak kesayangannya itu cukup rapat dan sentiasa berkongsi masalah dengan dirinya. Uncle Yen nekat mahu sentiasa mendekati kubur arwah anaknya. Dia memutuskan untuk mengusahakan kawasan semak di belakang tanah perkuburan anaknya dan menjadikan minat bercucuk tanam sebagai salah satu cara menghilangkan kesedihan yang dirasai. Selepas anak saya itu meninggal, jiwa saya tidak ada lagi. Kesedihan tu, kegembiraan tu tidak ada lagi pada saya. Kegembiraan yang 22 tahun tu telah hilang. Kesesaan tu yang saya hadapi. Macam mana nak lepaskan kesedihan dengan kesesaan itu? Saya rasa kita bertanam. Saya mula bertanam pokok ni supaya kesedihan saya tu, kepahitan hidup saya tu, saya berkongsi dengan pokok tu, tetapi dalam secara naratif yang lain. Setiap pokok yang ditanam tu ada cerita. Setelah 7 tahun, kawasan yang dahulunya tempat pembiakan nyamuk itu menjadi habitat kepada 460 pokok serta 20 jenis buah-buahan dan hidupan fauna. Antara tanaman yang diusahakan termasuk pokok durian, mangga harum manis, pokok kopi, lemon, limau kasturi dan pelbagai lagi. Uncle Yen turut menanam tumbuhan unik seperti bunga kantan putih dan merah serta orkid vanila. Ini adalah projek baru saya, menanam vanilla vine atas batu. Kita akan cuba menanam ni sama ada dia boleh hidup tidak atas batu. Kalau dia hidup di atas batu, kita akan menanam vanilla ni di semua batu-batu yang ada di Malaysia. Usaha murni ini turut disertai oleh komuniti terdiri daripada 150 ahli dan sukarelawan. Harapan Uncle Yen hanya satu, untuk meneruskan kebun cinta ini dan diserahkan kepada generasi akan datang. Kebun ni bukan saya punya. Saya tak ada niat untuk buat kebun ni saya punya. Kebun ni bukan untuk saya. Kebun ni bukan untuk keluarga saya. Dia tidak boleh mengatakan kebun ni dia punya. Kebun ni akan diserahkan kepada the few generation akan datang. Dia akan decide apa dia nak buat dengan kebun ni. Selagi saya ada di atas kebun ni, saya become caretaker saja, penjaga saja, trustee. Dunia di mana kesedihan
dan kehilangan boleh memakan diri. Kisah Uncle Yan yang menjadikan kesedihannya sebagai pemangkin semangat untuk mengusahakan kebun buah ini menjadi bukti bahawa masih ada keindahan dan harapan walaupun di masa duka. Ya, Uncle Yan melepaskan kerinduan kepada anaknya daripada satu kebun kan, dekat sebuah kebun yang dia buat khas untuk melepaskan kerinduan kepada anaknya. Jadi itulah dia apa yang Uncle Yan buat. Tapi apa yang kita buat untuk kita melepaskan rindu kepada mungkin saudara kita yang telah tiada, dan kepada mungkin ibu bapa ataupun ahli keluarga kita. Apa yang saya tertarik dengan Uncle Yan ni adalah disebabkan daripada perasaan walaupun bersedih, tetapi kita menjadikan itu semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam cara yang terbaik, dan wujudnya satu kebun cinta hasil daripada semangat Uncle Yan sendiri. Semoga memberikan inspirasi untuk kita tidak terlampau bersedih dan kekal bersedih, tapi untuk mencari semangat baru. Ya, semangat untuk kita basuh toilet juga. Kita akan cerita mengenai cuci toilet ni, cuci tandas ni kejap saja lagi. Terus bersama kami di MSI. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, Haziq dan Sofia bersama anda, dan kita membincangkan tentang kebersihan tandas di sekolah, tanggungjawab bersama. Ya, baru-baru ni Perdana Menteri kita ada menggalakkan murid sekolah kita untuk membersihkan tandas. Lagi-lagi tandas sekolah ni ada banyak. Betul. Tandas sekolah ni ada banyak. Dekat dalam satu toilet tu ada lagi 5 kubikel. Dekat dalam tu yang kadang-kadang bila kita masuk, kita tengok keadaan toilet tu agak kotor. Tak memuaskan. Tak memuaskan. Jadi tanggungjawab bersama sebenarnya untuk kita memastikan toilet tu bersih. Tanggungjawab mereka dalam sekolah tu. Jadi disebabkan itu kita tanyalah, kebersihan tandas sekolah ni adakah wajar untuk kita minta murid untuk membersihkan tandas? Dan rata-rata menunjukkan komen, ada yang menyokong, ada juga yang tak menyokong. Saya pasti yang tak menyokong tu mungkin ada perspektif di mana mungkin dia merasakan kebersihan itu sendiri adakah selamat untuk anak-anaknya. Tapi kalau kita memberi satu management ataupun cara untuk menitik beratkan keselamatan anak-anak kita, pada masa yang sama mendidik mereka untuk lebih bertanggungjawab, saya rasa why not? Saya tak salah untuk kita memperkenalkan. Apa kata kita bincangkan mengenai membersihkan tandas sekolah ini bersama dengan seorang pakar psikologi, Dr. Nora Aisyah Rosli. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Okey, bukan setakat doktor je bersama kita. Kita ada juga Wakil Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS, iaitu Encik Muhammad Saufi Syafiee. Assalamualaikum, Cik Saufi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat datang ke MSI. Hari ini topik, sebenarnya kalau kita dengar topik ni nampak macam simple. Tapi benda ni meninggalkan kesan kepada anak-anak. Lagi-lagi macam saya dulu, saya pernah didenda untuk basuh toilet sekolah. Tapi bagi saya benda tu positif. Jadi orang? Jadi orang, boleh je saya basuh je. Saya sambung je basuh toilet rumah. Jadi bagi doktor sendiri, bila doktor dengar perkara ni menjadi hot issue sekarang, apa pandangan doktor untuk murid basuh toilet? Sebagai seorang pakar psikologi, saya melihat murid diberikan tugasan mungkin untuk basuh tandas itu sebenarnya adalah satu cara untuk kita mendidik tentang value kebersihan. Saya tidak membayangkanlah, saya tidak memikirkan keadaan di sekolah tu yang budak bersusah payah, habiskan masa sampai 1 jam 2 jam. Tetapi sekadar memastikan kebersihan tandas terjaga, kan? Saya rasa itu adalah satu asas utama untuk kanak-kanak yang belajar menghargai satu tempat yang penting di sekolah itu tandas. Bukannya sampai kena tak berkilat lagi ni, basuh lagi, tak berkilat basuh lagi. Kena marah. Pandangan Cik Saufi bagaimana pula melihat ini menjadi satu debat di media sosial dan sebagainya, tetapi sebagai perspektif mewakili ibu bapa komuniti dan pembangunan anak-anak itu sendiri dengan satu perkara yang cukup asas, membersihkan tandas. Pandangan? Okey, mengikut pandangan saya, dari segi dalam pendidikan kita kena ada 3 perkara. Satu akademik, satu co-curriculum, yang ketiga sasiah. Bila kita bercakap pasal sasiah, sepatutnya dia nombor 1. Kerana pembawakan sasiah anak-anak ini akan memberi kesan kepada akademik dan juga co-curriculum. Kerana sasiah ni akan melahirkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab. Dia melihat harta benda sebagai satu perkara yang sangat penting, dan juga kebersihan terutamanya. Kebersihan adalah yang dituntut oleh agama. Kebersihan adalah satu fardu kifayah yang perlu kita beri penekanan. Sebab itulah tanggungjawab kebersihan
perlu diterapkan kepada anak-anak daripada rumah lagi sebenarnya. Daripada rumah dan dibawa ke sekolah. Dan apabila anak-anak diminta untuk membersih tandas, sepatutnya ibu bapa memberi sokongan lah supaya tidak menampakkan perkara itu sebagai satu kerja-kerja yang menjatuhkan maruah ataupun memalukan anak-anak. Tapi satu nilai-nilai murni yang patut kita lahirkan pada generasi yang akan mewarisi negara. Dia banyak sub-karakter yang positif yang boleh dilahirkan apabila kita mendedahkan anak kita ni untuk ada tanggungjawab menjaga, membersihkan. Dan yang paling bagusnya lepas tu bila dah bersih, nak pergi ke tandas pun kita jaga-jaga. Bukan main curah je air, kotorkan lagi. Sebab kita tahu kita kena bersihkan bersama. Seronok pula nak pergi toilet bila bersih. Tapi itu pandangan Encik Sophie dan juga doktor. Apa kata kita dengar pandangan ibu bapa mengenai isu ini? Jom kita saksikan. Sekolah-sekolah kita. Bila saya suruh Menteri Fadlina cek, tandas di sekolah-sekolah banyak yang rosak. Berpuluh-puluh tahun tak ada siapa peduli. Justru beliau menyarankan anak-anak perlu dilatih untuk bersihkan tandas kerana amalan itu boleh mendidik mengenai kebersihan, menghormati orang termasuk pencuci tandas serta sebagai seorang ibu, saya ada anak yang berumur darjah 1 sampai darjah 3, sekolah rendah dan sekolah menengah tau. So untuk bagi saya, pandangan saya lah, untuk tahap 1, tahun 1, 2, 3 ni memang tak relevan sangat lah. Untuk tahun 4, 5, 6 tu mungkin kita boleh ajar daripada sekolah. Bagi saya tak okey lah. Sebab anak saya pada usia 8 tahun masih tak boleh lagi lah. Sebab dia kecil lagi. Kalau kat sekolah tu besar mana dia punya toilet, mungkin kalau ni boleh ikut kita terimalah. Tapi kalau tandas toilet tu tingkat bawah, tingkat atas pun dia nak buat, lagi-lagi kalau budak yang masih umur dalam 7-8 tahun tu agak rasa tak boleh ke. Boleh setakat basic lah, tak adalah macam kita cuci macam rumah tandas kita sendiri. In my opinion, when we were in school pun kita ada, kalau ada buat kesalahan pun ada cuci tandas, so it is not a big deal. But unless it's like standard 1, standard 2, better not lah, too young, you know. But the bigger one, when you're older, you have your own house also, you need to cuci tandas, your own home. So to me, it's alright. It's part of education. Kalau nak cuci tandas pun kena ada limit lah, tak boleh lah hari-hari. Sebab diorang pun ada masa diorang kan. Sebab kita parents kat rumah pun ada masa untuk anak-anak rehat. So kat sekolah pun diorang pergi untuk belajar. When we grow up, we have our own house. I don't think it is bullying. It's sometimes parents too manja lah anak. That's the problem. Okey, sebenarnya benda ni komensen datang daripada rumah. Inisiatif sebenarnya. Kalau dia dekat rumah dah terbiasa buat kerja daripada umur dia 6 tahun, kalau dah terbiasa saat sekolah pun mereka tak ada masalah sebenarnya. Wah, kita boleh katakan 80% yang setuju, 20% yang tidak setuju. Kan? Yang memberi hujah mereka tadi. Kita dengar hujah-hujah mereka. Betul. Tapi apabila kita dengar hujah-hujah mereka, kita bacakan jugalah antara komen-komen di Facebook ni, Doktor. Okey, Rohaya Arifin kata, kebersihan ini harus diterapkan pada anak-anak sejak kecil dan dari rumah lagi supaya senang dia amalkan walau di mana dia berada. Ajar dia selepas guna tandas, kena pam dulu, lepas tu siram. Itu basic dia lah. Bila dah biasa buat kat rumah, kat sekolah pun dia akan buat benda yang sama. Yes, betul. Lepas tu, Hamid Muhammad kata amat wajar sekali sebab dia melahirkan sifat kebersihan setiap kawan dan ego pun terhakis dan memberikan kebersihan kepada pengguna lain juga. Wow. Cik Sophie seperti bersetuju angguknya tu. Ego terhakis. Saya sebenarnya kita nampak tentang hasil pendidikan kita kalau tanpa kita serapkan elemen-elemen ni, macam tadi basuh tandas, hilangkan ego. Itu sangat penting sebab ego anak-anak ni kalau kita manja, kita beri kita selalu mendengar 100% keluhan daripada anak-anak ni dan kita tidak siasat apa punca dia. Maka dengan itu kita nampak anak-anak ini dia melakukan perkara itu dengan bebas. Dia rasa macam ada backup. Dia dah ada backup. Sebab dia tak adalah pembentukan sasiah ni tidaklah dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih baik ataupun lebih berkesan. Cuci tandas pada saya lah kalau diamalkan di rumah dan dia bawa ke sekolah dan rakan-rakan dia menyokong ataupun anak-anak lain menyokong,
sekolah dapat menjimatkan kos yang paling kita dapati dalam PIBG lah. Saya dalam PIBG dah lama, saya telah belanja tak kurang 30,000 setahun untuk cuci dan juga baik pulih tandas. Apa tak kalau kos tu 30,000 tu kita guna untuk pendidikan ataupun pembentukan sasiah ataupun lain-lain perkara yang boleh melahirkan anak-anak. Ya, mewujudkan fasiliti lain daripada digunakan untuk membersihkan tandas bulat-bulatnya. Perspektif Dr. Nora bagaimana? Mungkin kita rasa sedikit trigger ataupun tersentak sebagai bapa kalau kita meletakkan angle membersihkan tandas ini sebagai satu hukuman. Jadi mungkin ada cara yang lain supaya kita melihat murid-murid ada rutin mencuci tandas, ada roster sendiri sebagai satu yang membentuk sasiah dan perkara yang diraikan daripada dikecam. Doktor? Sebenarnya saya fikir ini lagi segi persepsi di rumah juga. Menganggap bahawa tandas itu tempat yang kotor dan tidak boleh dilibatkan kanak-kanak. Sebab itulah bila kanak-kanak ni didenda mencuci tandas, so sebenarnya kita tak naklah kata tandas sebagai tempat denda. Kita nak menghargai tandas ni macam mana kita sukakan kantin, tempat makan kan macam mana kita nak buat dengan tandas So kita kena tukar persepsi ni. So sebenarnya pun mungkin wajar kita wujudkan pengawas di tandas untuk menjaga kebersihan tandas ni. Jadi semua orang ataupun setiap kelas dia ada rotate lah. Ikut turn. Jadual untuk menjaga tandas ni. Benda simple saja. Yang jadi isu adalah apabila persepsi ibu bapa yang ingatkan anak ni memberus, beria sangatlah sampai kotor, ambil masa yang lama ditandaskan. Itu mungkin salah satu benda yang menjadi isu lah sebenarnya. Sebenarnya kita mendidik kanak-kanak ni mencuci tandas satu value yang baik sebenarnya. Betul. Dan perkara itu bukan saja digunakan sewaktu kita kecil kat sekolah. Dan benda itu membawa sampai kita besar untuk kita didik pula anak-anak kita generasi baru zaman sekarang ni. Kan kita boleh orang kata bagi contohlah. Tapi ada satu komen dekat Instagram yang kita nak paparkan sekarang ni. Jom kita tengok komennya. Alright. Okey. Daripada seorang pelakon Edika Yusof. It is a very good idea. Sepatutnya dipupuk di rumah lagi. Di Jepun dah lama diamalkan. Sekolah adalah rumah kedua kepada memurid. Apa salahnya bagi kesedaran kepada memurid, sebab tandas mereka yang gunakan ini kesedaran civic yang baik supaya manusia juga jaga kebersihan, amalan bersama yang dituntut semua agama. Betul. Dan Aisyah pula kata sokong sangat kalau boleh praktikan juga menjaga kebersihan seluruh sekolah. Adakan satu hari untuk kita bersihkan tandas dan sekretarian sekolah. Gotong royong lah ceritanya. Bila sudah biasa menjaga kebersihan sekolah, pastinya akan rasa tanggungjawab. Betul. Bila kita dah biasa buat, benda tu akan jadi tanggungjawab. Bila tak biasa buat tu, yang benda tu menjadi masalah. Saya berpegang pada satu falsafah lah. Kalau kita nak buat sesuatu yang, kita nak dapat hasil yang luar biasa, kita kena buat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita buat perkara biasa-biasa, kita akan dapat hasil yang biasa-biasa. Sekarang ni kita dalam keadaan zon selesa. Dengan keadaan tanah kotor, kita rasa selesa. Walaupun kotor, walaupun anak kita buat perkara, kita rasa selesa. Maknanya tidak ada tindakan ataupun pendekatan daripada kita untuk mengubah benda tu. Jadi kalau kita nak sesuatu yang luar biasa, kita nak nampakkan anak-anak ini menjaga kebersihan, itu adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Jadi kita kena ubah budaya kita. Kita kadang-kadang kita sokong, kita setuju dengan apa yang diamalkan di Jepun dan kita tengok hasil daripada anak-anak di Jepun. Kita sangat-sangat bangga dengan anak-anak Jepun. Tapi bila letak pada diri kita balik, kita cuma angguk kepala dan kita akui dia bagus, tapi kita tak nak tiru. Dr. Nora, saya percaya kalau kita mulakan inisiatif ini memerlukan satu rutin ataupun satu cara penjagaan daripada semua pihak untuk memastikan membersihkan tandas ini menjadi satu rutin jangka masa panjang dan bukan hang-hang kata ayam je. Betul. Saya percaya pihak murid, guru, pengurusan, ibu bapa semua kena main peranan. Jadi adakah terdapatnya satu cara untuk kita memulakan dan meneruskan habit ini jangka masa panjang dan bukan sekadar untuk masa ini sahaja. Bagaimana? Ya, sebenarnya kita ni pendedahan awal mesti daripada rumah sebenarnya. Kita sendiri ibu bapa, bila anak kita kecil tu, kita pun dia nampak kita buat kerja. Macam mana dia nampak kita memasak di rumah. Begitu juga dia pun nampak kita pun ada masanya mencuci tandas. Betul. Kita kasih letak wangian, kita hias tandas dengan sebaiknya. Tetapi sebab ada juga rumah yang mungkin dia tak menjaga kebersihan tandas tu. So tandas macam tempat tak penting. Tak payah nak bersih sangat, tak payah nak cantik letak bunga kan. Jadi mungkin
ditekankan pada bilik tidur, hall dan sebagainya. Daripada kecil tu anak-anak ni dia belajar melalui observation. Dia melihat, dia observe dan dia akan imitate perbuatan tu. Jadi di sekolah pun bila dia tengok tandas, dia pun akan rasa menghargai tandas. Jadi tingkah laku tu dia sebenarnya daripada rumah tu. Dan dia apply lah di sekolah dia. Dan kita sebagai ibu bapa pun nak kenalah juga beritahu anak kita, kita jaga tandas rumah, tandas sekolah pun jaga. Flush lepas gunakan, jangan buang tisu dalam sinki. Kita dah didik awal-awal. Sebab that's why kita tengok pasal di rumah ni kan. Saya lihat cucu saya. Umur 2 tahun, 2-3 tahun. Tapi ibu dia selalu mendidik anak ni, budak ni, okey, lepas ni kau kena buat ni, sabun letak di sini, jangan bagi bersepah dan budak ni ikut. Kadang-kadang dia tegur kita balik. Bila kita buat, Atuk, jangan macam ni, ibu marah. Jadi bila ada setengah ibu bapa yang kata 7 tahun, 8 tahun belum lagi bersedia. Sebenarnya bukan. Dia daripada kecil lagi, daripada awal lagi. Itulah kata kita corakkan daripada anak-anak kecil kan. Dah tahu dah sebenarnya. Disiplin anak-anak ni. Tapi ada lagi komen. Jom kita baca komen ni. Ada banyak sebenarnya isu ni, memang banyak komen. Alright. Ini antara yang food hunter katanya, kalau macam tu yuran tak payah bayar lah. Sebab semua murid buat, sapu murid buat, kemas murid buat, cuci pun murid buat. Tasha pula kata murid pergi sekolah nak belajar, bukan nak jadi cleaner. Please boleh tak buat beza pendidikan di rumah dan di sekolah. Kat tandas tu punya banyak kuman-kuman, campur-campur najis, siapa-siapa tah katanya. Hayalah subcon cleaner. Duit PIBG. Ini tu sampai duit PIBG komandon. Katanya. Okey. Ini adalah komen daripada, mungkin ada itu saya cakap, ada sebilangan orang yang bersetuju, ada juga yang tak bersetuju. Okay. Saya rasa sedih lah bila ada komen macam tu. Sebenarnya duit PIBG, saya nak beritahulah, kadang-kadang kita belanja sampai, macam tadi saya kata, 30,000 setahun. Sebab mak bapak datang ke mesyuarat agung PIBG dan selalu komen tentang tandas dan disalahkan pihak sekolah. Sedangkan yang melakukan tu, yang merosakkan tu adalah anak-anak mereka. Tapi ialah, ini adalah budaya kita. Masyarakat kita, pemikiran dia macam tu. Bila PIBG nak naik sumbangan RM5 pun dia harga garam, harga gula, harga bawang, semua dia ungkit naik harga. Tapi sumbangan PIBG RM50 setahun. Dia menyumbang, sebenarnya dia memberi satu sedekah untuk keberkatan anak dia belajar. Sebab bukan yuran tau, sumbangan. Jadi bila dia niat baik sedekah kepada sekolah PIBG untuk persiapan sekolah untuk mengadakan program-program untuk kebilangan anak-anak dia, walaupun anak dia tak cemerlang, tapi dengan sumbangan dia tu Allah akan bagi keberkatan pada anak dia untuk mendapatkan ilmu. Ini yang sangat penting. Bila dia bangkitkan tentang sumbangan PIBG, macam bila cuci tandas tak payah bayar sumbangan PIBG, bukan masalah itu. Masalahnya duit dia kadang-kadang kita wasted. Kita belanja, macam kita ambil duit, taruh dalam mangkuk tandas. Betul. Flush masuk dalam. Saya percaya mindset tu di mana kita membersihkan tandas sekolah adalah tidak sama dengan membersihkan tandas awam. Sebab itu di mana anak-anak kita menuntut pengajian, belajar, menghabiskan satu jumlah masa yang sangat tinggi di sana. Dia mungkin perspektif dia kena berubah sikit. Seperti mana di tandas di Tadika ini, di mana anak-anak muridnya belajar untuk bersama-sama, bergotong royong dan melihat ini sebagai satu aktiviti yang menarik. Okay, jom kita tengok pandangan orang ramai. Melentur buluh biar dari rebungnya. Dalam era yang serba canggih ini, anak kecil lebih mudah terdedah dengan maklumat dan pembelajaran hanya di hujung jari. Namun masih ramai ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak ke taska bagi mempersiapkan diri mereka dengan pengetahuan asas sebelum memulakan pendidikan rasmi di sekolah. Bukan sahaja menyediakan aktiviti pembelajaran akademik berasaskan mata pelajaran, kurikulum berasaskan pembangunan kemahiran sosial, intelek serta nilai sivik kanak-kanak turut dilatih. Menyambut baik saranan daripada pihak kerajaan untuk melibatkan murid dalam menjaga kebersihan tandas, sebuah pusat tadika di Petaling Jaya menjalankan inisiatif tersendiri untuk memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak. Enggan menggunakan pendekatan yang terlalu membebankan anak murid. Sebaliknya, tenaga pengajar seperti Yuslianti Yusof mengaplikasikan cara yang cukup mudah bagi menarik minat mereka. Malah disiplin terhadap penjagaan kebersihan tandas turut diterapkan sesuai dengan usia dan perkembangan diri anak-anak.
Sebagai contoh, cara mengapam tandas selepas digunakan serta membuang sampah ke dalam tong yang disediakan bagi menjamin keselesaan pengguna tandas yang lain. Cara kami di sini, seawal 3 tahun, kami telah ajar dan train anak-anak terbuka di sini untuk menjaga kebersihan dari segi bila ke tandas, kena flush. Selepas dia ke tandas, dia kena flush. Dan lepas itu, jika ada air, mereka faham sebab pagi-pagi bila semasa perhimpunan kami akan cikgu-cikgu di tandas ini akan mula war-warkan. Bila pergi toilet, pastikan air tidak tumpah di lantai. Jika air tumpah, kena lap. Jadi mereka faham. Maknanya mereka pandang sekolah mereka ialah satu platform untuk belajar. Jadi apa sahaja ilmu yang kami sampaikan kepada anak-anak seawal 3, 4, 5 dan 6 tahun ini akan diambil dengan terbuka. Selain daripada kebersihan tandas, pendidik berusia 47 tahun ini juga turut menerapkan asas penjagaan kebersihan diri bagi memastikan mereka kekal sihat dan bersih. Antaranya cara mencuci tangan menggunakan sabun bagi menghapuskan kuman dan bakteria selepas membersihkan tandas. Basic sangat. Pertama, mereka pergi ke tandas, buka dan mereka selesai, mereka flush. Bila mereka flush, mereka kena basuh tangan. Basuh tangan menggunakan sistem scrubbing. Scrubbing atas, selama 10 saat dan scrubbing bawah. Ini basic. Pergi mana-mana tadika dan harus diterapkan di rumah juga. Ya, harus diterapkan di rumah juga. So, jadi kepada ibu bapa yang memandang kita panggil negatif pembelajaran menjaga kebersihan tandas ini, saya rasa kita perlu membuka minda. Kerana kebersihan seperti yang kita tahu dituntut oleh agama. Pertama. Kedua, bagi saya orang yang nak berjaya itu dia mesti bersih. Dia mesti bersih. Kerana kebersihan juga menjaga kesihatan. Ronok tak dapat belajar cara-cara nak cuci tandas? Ronok. Kenapa tu? Sebab boleh cuci tandas dekat rumah. Jadi kalau tandas bersih, rasa selesa tak nak guna? Selesa. Tak geli? Tak. Sebab? Sebab boleh basuh tangan. So, lepas cuci tandas, selalunya Lia kena buat apa? Basuh tangan. Okey, boleh tak tunjuk dekat uncle nak basuh tangan macam mana? Kena pakai apa? Sabun. Lepas tu? Scrub. Okey, kenapa kena scrub, Lia? Nanti bersih. Usaha murni untuk menyediakan tandas sekolah yang bersih, selamat dan lengkap harus dipikul secara sinergi antara semua pihak. Sekiranya amalan baik ini diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil, pasti dapat melahirkan generasi yang bertanggungjawab untuk menghargai harta awam. Semudah-mudahnya kita mendedahkan mereka, dan kalau kita melihat mencuci tandas ini seperti satu yang sangat mudah, sangat asas. Bukan perkara yang membebankan, bukan perkara yang kotor, bukan perkara yang hina. Mungkin anak-anak kita ni boleh menjadi generasi seterusnya di mana kita boleh jaga tandas awam sebaik-baiknya. Alright, kita sebenarnya ada pemanggil. Ramai betul yang nak bagi komen pasal isu ni. Jom kita bersama dengan siapa untuk di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan. Hello. Ya, siapa di sana? Dari mana tu? Ya, hello, Assalamualaikum. Salam. Nama siapa? Saya Maria dari Kedah. Okey, Maria, apa nak tanya? Silakan. Okey, saya tengok ni saya tak setujulah. Okey. Okey, sebab anak kita kecil lagi kan. Nak bagi basuh toilet apa semua tu. Saya tak setujulah kan. Sebab anak saya memang dia boleh buat kerja kat rumah. Sekarang umur dia 7 tahun, saya dah ajar dia kemas rumah apa semualah. Tapi nak basuh toilet tu saya tak setujulah. Sebab najis kan apa semua kan. Dia kesian lah dekat anak-anak kita ni. Nak kena basuh toilet apa, kadang cikgu denda nak basuh toilet pun saya tak setujulah. Okey. Itu sajalah. Alright, Puan Maria, terima kasih di atas pandangan. Alright. Okay, kalau kita melihatnya sebagai satu hukuman, mungkin beberapa ramai yang tak setuju sebab macam kenapalah hina sangat anak aku dalam toilet. Tapi apa sebenarnya mindset yang perlu kita ada, Puan? Saya fikir kalaulah ada sekolah yang meletakkan mencuci tandas itu sebagai satu denda, kan? So sekolah kena ada satu strategi.
Cuci tandas tu macam mana? Mungkin ibu ayah membayangkan, kita angkat baldi, ambil berus, kita berus semua. Betul-betul kan? Tapi boleh juga untuk yang darjah 1, darjah 2, kita aja yang simple. Kita tengok ada kertas ke dalam tandas, kan? Kita angkat, kita buangkan. Dengan cikgu bantu. Bukan kata, okey, pergi masuk tandas tu, cuci. Lepas tu cikgu nak cat, nak tengok bersih ke tak, berkilat ke tak. Saya tak fikirlah sampai ke tahap itu. Saya kalau macam itu pun, saya pun tak setuju. Sebab kita tidak mendidik anak. Kita macam memberi hukuman yang, kita authority power, so kita nak mengenakan budak mendenda. Saya tak nak macam tu. Apa yang saya fikirkan adalah sekolah kena ada satu strategi untuk kata okey, kamu tak buat kerja sekolah, jom kita sama-sama tengok dekat tandas apa yang boleh kita bantu untuk kita bersihkan. Tengok ada tisu, tolong ambil tisu tu hari ni, contohlah. Kan dia pun ambil tisu. Okey, kita tengok okey. Setakat itu sajalah. Saya tak membayangkanlah anak-anak kita yang kecil dari 1 tadi, ibu risau sangat tadi kan. Dia pergi berus, sental semua tu. Saya rasa di rumah pun kita pun tak buat macam tu, saya fikir. Kan? Faham. Okey, Cik Sofi, ringkaslah. Pandangan Cik Sofi. Kadang-kadang kita persepsi kita ni bila kita kata cuci tandas, kita nampak macam benda tu besar. Kena cuci tandas, mangkuk tandas, kena bersih sental supaya berkilat macam tak. Kebersihan ni kita nampak kekemasan. Nampak bila air tu kemas, teratur, tidak bersepah, kan. Lepas tu dinding-dinding especially jangan ada contengan-contengan. Itu yang persepsi yang kadang-kadang membuat bapak tak setuju. Pasal dia nampak macam seolah-olah kena sental, hukum pula anak saya. Apatah lagi kena denda. Bila denda ni, bila kita sebut denda, budak ni macam seolah-olah dimalukan. Tapi sebenarnya kalau kita konsep pembersihan ni, tandas ni kita kira satu pembelajaran. Pendidikan. Dia akan menjadi bermula daripada sekecil-kecil tindakan. Untuk kita basuh sendiri kita punya, bila kita dah buang air kecil ke buang air besar ke, basuh bersih-bersih. Jangan pastikan supaya tak ada apa-apa lah terlekat ke dekat mangkuk tandas tu. Saya percaya kalau jadi rutin lama-kelamaan akan bersih dan tak ada benda seperti itu. Dan kita satu komen yang kita ingin bacakan di sini oleh Atas Sitia, ada baik dan buruk, jangan jadikan denda. Jadikan kebiasaan. Jadualkan grup murid mengikut minggu, dikawal oleh guru, jangan terlalu ikut bangsa Jepun. Mereka disiplin, kuat adabnya. Terpulang balik pada ibu bapa, rela atau tidak. Dan itulah yang dibacakan oleh Farid pula. Jika dibandingkan dengan Jepun, sangat beza. Pertama, tandas sekolah sangat cantik dan kemas. Tandas rosak, usang mereka baiki. Di kedua pihak sekolah di Jepun juga menyediakan peralatan seperti sarung tangan, kasut, peralatan. Ni saya setuju. Betul. Ya, peralatan untuk digunakan. Tapi kalau kita bercakap pasal apa tadi, pastikan ada jadual. Jadual. Kita cari, macam Doktor cakap tadi, kita cari cara kita pastikan murid-murid seronok untuk lakukan perkara tu. Fair and square. Bukan denda, bukan hukuman. Antaranya buat pertandingan lah. Tanggungjawab. Tandas tingkat mana yang paling cantik? Mesti seronok benda tu kan. Lebih kelas ni menang. Apa-apa. Okey, tapi itulah perkara yang kita nak bincangkan di MSHI hari ini. Terima kasih kepada anda yang berikan kami pandangan di Facebook MSHI. Yang telefon kami ramai sangat yang telefon, tapi kita tak dapat nak entertain sebab perkara ni memang menjadi isu panas sekarang ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nora Aisyah Rosli, seorang pakar psikologi yang bersama kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Sofi yang merupakan Wakil Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS. Terima kasih sebab sudi bersama kami memberi pandangan hari ini. Semestinya setiap perubahan dalam kehidupan kita, kecil atau besar, memang susah kadang-kadang kita nak adapt. Tapi kalau kelamaan kita punya satu misi yang sama, kita untuk kebaikan anak-anak kita, jadi kita boleh shift mindset juga sebagai ibu bapa ya. Okey, Sofia, saya nak pergi cuci toilet office kejap. Okey, silakan. Saya join. Kembali selepas ini. Nak ikut juga? Okey, jom. Kembali bersama MSHI. Pagi ini kita nak bercerita mengenai kembara korban 1001 Asnaf. Bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM, kita bersama dengan Datuk Surveyor Haji Rosli Atan yang merupakan pengasas dan pengerusi YBIM. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Datuk ya? Dah sarapan, Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah dah sarapan sebelum masuk MSHI tadi lah. Okey, tapi Datuk, kita nak cerita bersama semua penonton MSHI hari ini mengenai program Kembara Korban 1001 Asnaf. Mungkin Datuk boleh ceritakan apa sebenarnya Kembara Korban 1001 Asnaf ni? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan pengacara. Saya Tok Haji Rosli bin Atan, pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia adalah sebuah
pertubuhan amal yang diwujudkan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik, para asnaf dan fakir miskin di Malaysia dan juga di luar negara tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan keturunan. Yayasan Budi Asam Malaysia telah menjalankan pelbagai program kebajikan sepanjang tahun. Dan salah satu program utama kami adalah penganjuran kembar korban 1001 asnaf setahun sekali, iaitu menjelang bulan Zulhijjah. Dan dalam program ini kita mengajak orang ramai untuk menyertai ibadah korban bila menjelang Hari Raya Haji. Di samping itu, program kembar korban ini adalah salah satu saluran untuk pihak Yayasan Budi Asam Malaysia mendapatkan dana bagi membiayai program-program amal yang kami lakukan sepanjang tahun. Sebagai contoh, kami membeli haiwan ternakan dengan kuantiti yang banyak dari penternak. Kemudiannya kami jualkan kepada orang ramai. Itulah kaedahnya, termasuk kos penyembelihan, pembungkusan dan penghantaran. Dan kami sampaikan kepada para penerima. Jadinya, program yang dilakukan oleh Yayasan Budi Asam Malaysia ini adalah satu program yang mulia. Kita mengajak orang ramai untuk melakukan ibadah korban. Dalam masa yang sama, untuk kita teruskan program-program amal yang lain yang kita lakukan sepanjang tahun. Di antara program amal utama yang dilakukan oleh YBIM sepanjang tahun adalah derma siswa pelajar. Setiap tahun, YBIM akan menaja beberapa pelajar miskin untuk mereka belajar, tinggal di kampus dengan memberi derma siswa sara hidup mereka. Kemudian kita juga bagi bantuan makanan, bantuan alatan kesihatan dan juga bantuan wang tunai kepada golongan fakir miskin yang terdesak, yang hidupnya terpinggir, dan kita bantu, termasuk juga ibu tunggal dan anak yatim. Dan bantuan-bantuan ini kita berikan berterusan. Jadi daripada manakah dana ini diperolehi? Salah satunya adalah melalui program kembar korban. Jadi apabila orang ramai menyertai program ibadah korban yang dianjurkan oleh Yayasan Budi Asam Malaysia, tuan-puan bukan hanya mendapat pahala untuk penganjuran ibadah korban, bukan sahaja pahala korban, ibadah korban, tetapi juga kita dapat pahala untuk program amal-amal jariah yang lain. Memberi bantuan makanan kepada anak miskin. Itu sepanjang tahun. Jadi kita ada dapat dua dalam satu. Pahala ibadah korban dan juga pahala amal jariah. Sepanjang tahun. Itulah yang dilakukan oleh Yayasan Budi Asam Malaysia. Okey, tapi dimaklumkan juga tahun ini pihak YBIM ada memperkenalkan skim ansuran untuk peserta-peserta korban yang kurang berkemampuan. Mungkin Datuk boleh jelaskan lebih lanjut mengenai skim tu. Terima kasih, Musi. Sebenarnya kalau kita menganjurkan bayaran ansuran, bukan bermakna orang ramai tak mampu. Tetapi Yayasan Budi Asam Malaysia memberi peluang kepada orang ramai dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik. Bukan bermakna kalau kita membayar ansuran itu kita berhutang, tidak. Tetapi dia lebih kepada pengurusan keuangan. Jadi strategi pengurusan keuangan. Orang ramai boleh mendapat peluang untuk melakukan ibadah korban, walaupun dalam keadaan mungkin simpanan tidak mencukupi. Tetapi kita sediakan satu platform. Orang ramai masih boleh mendaftar untuk menyertai ibadah korban dengan menyertai korban YBIM. Macam kita, setiap bulan kita bayar ansuran kereta, 2-3 biji kereta. Beribu-ribu ringgit untuk bayar ansuran kereta. Bagaimana dengan ibadah korban? Takkan kita tak boleh untuk setahun sekali kita bayar ansuran untuk mendapat bekalan tunggangan kita di akhirat nanti. Jadi setahun sekali dengan setiap bulan kita bayar beribu-ribu kat rumah kita, mungkin dekat Malaysia ni banyak setiap rumah ada 2-3 biji kereta dengan bayaran ansuran. Tapi setahun sekali apa salahnya kita mendaftar untuk ibadah korban walaupun dengan skim ansuran. Okey, faham. Tadi Datuk ada cakap dengan saya pasal bantuan kecemasan dan tunai kepada mereka yang memerlukan kan. Tapi mungkin Datuk ada nak katakan antara program-program amal lain yang dikekalkan oleh YBIM. Ya. Apa dia? Kita salah satu program utama YBIM adalah membantu masjid-masjid dan surau yang ada di dalam negara dan di luar negara. Di mana sumbangan daripada orang ramai ini, termasuk juga daripada program korban ini, sebahagian daripada dana yang kita peroleh kita akan bantu masjid-masjid yang terbengkalai, masjid-masjid yang memerlukan sumbangan untuk menyiapkan masjid, dan juga masjid-masjid daif di dalam dan di luar negara. Kita beri sumbangan peralatan, kita beri sumbangan kipas angin, penghawa dingin, kapet dan apa jua. Khususnya apabila berlaku bencana banjir contohnya. Dan kita gunakan dana yang ada ni untuk membantu masjid-masjid
tersebut. Ya, jadi itu antara apa yang dilakukan oleh YBIM. Tapi kepada anda yang nak mendaftar ibadah korban bersama YBIM, bagaimana caranya, Datuk? Ya, caranya mudah saja tuan-puan. Kita hanya menghubungi nombor telefon yang tertera di skrin. Ada 2 telefon tu. Dan juga boleh layari website YBIM iaitu ybim.org.my. Dan juga boleh imbas kod QR yang ada di paparan skrin. Ya, dan anda akan dibawa ke landing page yayasan, mana prosesnya begitu mudah dan teratur. Dan sebagai salah satu penganjur ibadah korban yang terbesar, kami telah menyediakan sistem pengurusan korban yang dah canggih dah sekarang, insya-Allah. Ya, senang. Sangat senang. Jadi kepada anda yang nak melakukan ibadah korban bersama YBIM, silakan tadi boleh scan QR code yang tertera di kaca TV, dan kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Surveyor Haji Rosli Atan, pengasas dan pengerusi YBIM kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Alright, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, ada banyak lagi perkara yang kami nak kongsikan kepada anda di MSI. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan kita nak menjengah tengok apa yang ada di paparan akhbar. Saya mulakan dulu, ya, Zik. Silakan, Sofia. Say hello. Di halaman 18 di berita harian ini menjadi satu perkara yang tular yang banyak memberikan persoalan yang sangat tinggi sebab penunggang Ducati maut disebabkan elak motosikal lawan arus. Ini berlaku di Jejambat Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Klang, berhampiran Ulu Klang, tengah hari semalam. Betul. Dan dikatakan di sini penunggang tersebut dari arah Ampang dan perjalanan masuk ke MR2, dan adanya motor yang laluan melawan arus menyebabkan kemalangan itu sehingga mangsa tercampak ke bawah lebuh raya tersebut. Jadi sangat menyayat hati, saya tak sanggup untuk melihat video tersebut. Tapi inilah yang kita perlu perlihatkan bagaimana kita memberi hukuman yang setimpal bagi mereka yang tidak mempunyai rasa dan sifat tanggungjawab ini. Mana rasa, mana moralnya, mana civiknya kita apabila kita buat macam itu, lawan arus di highway, di jalan. Mana-mana jalan pun sebenarnya kita tak boleh lawan arus, tapi jadi lagi teruk apabila melibatkan nyawa. Ini istilah sebenar main nyawa orang, ya. Jadi kalau kita berada di jalan raya hari ini, tolonglah beringat-ingat untuk menjaga satu sama lain. Ya, dan dalam Hari Metro pula ada berita mengenai haji. Bayangkan sekarang ni tempoh menunggu haji dah masuk 148 tahun. Wow. Di muka surat 10, di muka depan dah nampak dah tulis tempoh menunggu 148 tahun, tapi tempoh giliran menunggu ni dah mencecah 148 tahun. Itu kata pengarah Eksekutif Tabung Haji Malaysia sendiri. Dan pada masa ini lebih 3.8 juta pendeposit TH yang dah mendaftar dan menunggu giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Jadi 148 tahun itu adalah satu tempoh yang sangat panjang. Jadi konsep mendaftar didahulukan ni telah pun dilaksanakan sejak tahun 1995. Jadi kepada anda yang belum mendaftar lagi, cepat-cepatlah daftar. Ni sekarang dah 148 tahun ni waktu menunggu ni. Apa lagi yang bakal berlaku tak lama lagi? Betul. Mungkin 150 tahun waktu menunggu tu. Kan? Jadi ini menjadi persoalan yang mungkin kita kena wujudkan satu pengurusan untuk memastikan setiap umat di Malaysia ini mampu untuk mengejarkan haji dan sebagainya. Ya, baik, dan ini di halaman terakhir, di laman sukan di berita harian. Saya nak rehat dahulu. Semua paper ada lah. Kan semua ada sebut, semua kan? paper ada cerita mengenai Lee Zijia yang katanya ingin berehat dahulu. Setelah beliau tersingkir di pusingan pertama di tangan Lakshya Sen dari India. Jadi sewaktu interview tu, Lee Zijia kata membuat keputusan mengejut untuk berehat seketika daripada bermain badminton untuk mencari motivasi balik, untuk mencari cintanya balik kepada badminton. Jadi kita harapkan agar Lee Zijia dapat kembali, come back stronger dan dapat memberikan satu prestasi yang baik selepas ini. Ini bukan titik nota, dan pastinya esok kita bawakan banyak juga pengisian. Di antaranya kita akan bawakan seorang individu ini, Nabil, yang baru ini kita melihat dan mendengar begitu banyak kisah tular tentang bapanya yang hilang di Tanah Suci. Ustaz Mustafa yang baru ini diumumkan ataupun telah disahkan meninggal dunia. Kita akan bawakan Nabil sendiri untuk memperceritakan kisah sebenarnya untuk pemahaman kita semua. Ya, betul. Bukan itu saja,
saja kita membawakan topik. Dan esok juga ada topik perbezaan di antara perancang, penasihat dan jurulatih kewangan. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk belajar banyak perkara bersama Malaysia hari ini. Ya, terima kasih semua. Kita jumpa esok. Saya Sofia. Saya Aziz. Jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum.